Perbandingan sistem pentadbiran Brunei dan Singapura. Dari sudut latar belakang pentadbiran, Brunei mengamalkan sistem pemerintahan monarki mutlak yang berpegang kepada ideologi Islam yang dikenali sebagai Melayu Islam Beraja. Ketua negara Brunei merupakan seorang raja, dan raja berperanan sebagai ketua negara dan ketua kerajaan. Raja Brunei akan dinasihati oleh beberapa majlis dan kabinet menteri. Brunei menggunakan gelaran Sultan Hassan Al-Bolkiah sebagai gelaran kepada Raja Brunei. Kuasa pemerintahan adalah berpusat kepada Raja Brunei dan kuasa akan diperturunkan secara turun-temurun. Berbeza pula dengan Singapura yang melaksanakan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen yang menjadikan Barat sebagai model utama. Singapura merupakan sebuah negara republik berparlimen. Ia diketuai oleh seorang ketua negara iaitu Presiden. Namun Presiden tidak memegang kuasa sebagai ketua kerajaan. Tugas ketua kerajaan akan digalas oleh seorang Perdana Menteri. Di Singapura, rakyat berkuasa memilih ketua kerajaan mereka melalui pilihan raya. Singapura dilihat menduduki tangga pertama senarai negara terkaya di Asia Tenggara. Dari sudut latar belakang ekonomi, Singapura dilihat lebih terbuka berbanding Brunei. Singapura dikatakan mempunyai pasaran ekonomi yang cukup luas. Disebabkan kelebihan tiada tarif yang perlu dibayar untuk kemasukan barangan ke dalam negara tersebut, menyebabkan ramai pelabur asing yang berminat untuk menjalankan aktiviti perdagangan dengan Singapura. Singapura lebih cenderung kepada pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan iaitu GST. Ekonomi Singapura sangat bergantung kepada perdagangan import dan interport. Suasana ekonomi di Singapura dilihat bukanlah bergantung kepada sumber hasil bumi. Disebabkan Singapura merupakan negara yang tidak mempunyai banyak hasil bumi seperti Brunei. Namun begitu, Singapura mampu menjadi sebuah negara yang maju dalam ekonomi. Kelebihan yang ada pada Singapura iaitu mempunyai sebuah pelabuhan tersibuk di dunia dan pusat perdagangan dengan pelbagai kemudahan teknologi, menyebabkan Singapura mampu bersaing sehingga ke peringkat antarabangsa. Manakala Brunei menduduki tangga kedua senarai negara terkaya di Asia Tenggara. Dari sudut latar belakang ekonomi, Brunei Darussalam merupakan sebuah negara yang melaksanakan sistem ekonomi terbuka. Brunei dikatakan merupakan salah satu negara yang paling tidak membebankan rakyatnya dengan kutipan cukai. Namun ekonomi Brunei tetap dapat berkembang maju kerana sumber hasil minyak dan gas asli dijadikan sumber pendapatan utama negara. Selain daripada minyak dan gas asli, Brunei sememangnya sangat kaya dengan hasil bumi lain seperti padi, sagu, getah, jelutong dan sebagainya. Kebergantungan Brunei terhadap aktiviti ekspor bahan mentah menjadikan negara Brunei sebuah negara yang maju dalam sektor ekonomi. Perbezaan hubungan antarabangsa antara Brunei dan Singapura. Brunei merupakan sebuah negara Islam. Oleh itu, penyertaan Brunei dalam Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dilihat sangat penting. Bagi tujuan utama menganggotai pertubuhan ini adalah memberi sokongan ekonomi kepada negara-negara Islam yang lain. Brunei juga merupakan salah satu negara pengeksport minyak mentah. Oleh itu, menganggotai Kesatuan Pelarasan Minyak iaitu OPEC adalah
penting bagi menstabilkan dan merangsang pasaran minyak global. Brunei Darussalam turut menganggotai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang dianggotai oleh 20 buah negara Asia Pasifik yang lain. Justru itu, Brunei turut menjadi ahli dalam Kerjasama ASEAN. Keanggotaan Brunei dalam kerjasama ini tidak lain tidak bukan adalah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi di rantau ini. Brunei turut menjalinkan hubungan antarabangsa bersama lebih 164 buah negara di seluruh dunia termasuk Amerika Syarikat dengan menempatkan 40 buah pejabat perwakilan termasuk 26 kedutaan besar di luar negara. Hubungan antarabangsa Singapura pula lebih tertumpu kepada kesatuan ASEAN negara-negara Asia Tenggara. Keanggotaan ini lebih tertumpu kepada kerjasama komuniti keselamatan dan kerjasama ekonomi. Singapura turut menganggotai Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik yang bertujuan membentuk kerjasama ekonomi dan perdagangan bebas telah menjadi fokus utama dalam perbincangan kerjasama ini. Disebabkan hubungan yang rapat dengan Malaysia dan Indonesia, Singapura mengambil langkah menyertai pergerakan negara-negara berkecuali iaitu NAM. Singapura turut menjalinkan hubungan diplomatik dengan lebih 170 buah negara lain. Namun Singapura tidak berhasrat membuka suruhanjaya tinggi atau kedutaan di kebanyakan negara tersebut.